A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah, selamat datang semua sahabat-sahabat, selamat berjumpa kembali di dalam sesi tadabbur harian kita. Hari ini sesi tadabbur surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Surah Bara'ah. Jadi memang surah ini ada dua nama yang popular, iaitu Taubah ataupun Bara'ah. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 197 197 daripada surah At-Taubah ayat 62 sehingga ayat 68. Moga-moga sahabat-sahabat semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan yang baik, dengan kelapangan, insya-Allah dengan keikhlasan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita kefahaman dalam agama yang bertambah-tambah, insya-Allah, melalui sesi usaha kita yang sedikit ini untuk mempelajari Al-Quran, mendengar daripada Al-Quran, memahami Al-Quran. Terima kasih yang telah memberi feedback tentang suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Hari ini kita mulakan dengan kita bacakan sikit. Saya akan bacakan sikit daripada permulaan muka surat ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi sebenarnya sedang membaca tentang sifat-sifat orang-orang munafik ataupun perangai-perangai yang dibuat oleh orang munafik ni sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada bila-bilalah sampai hari kiamat. Kemungkinan akan ada perkara-perkara ini berlaku di kalangan orang-orang munafik, ataupun sifat-sifat begini mungkin akan berlaku kepada orang-orang yang beriman juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri amaran kepada kita semua bahawa ini sebenarnya adalah kerja-kerja yang dimulakan oleh orang munafik. Perangai ini adalah perangai yang telah diasaskan oleh orang munafik, kan. Mereka yang buat benda-benda macam ni. Jadi kalau orang beriman ada juga perasaan macam ni, ada juga sifat-sifat yang ada macam ni kepada orang beriman, maka kena ingat bahawa itu adalah merupakan sifat-sifat munafik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 62, yahlifuna billahi lakum, iaitu sebelum daripada ni ayat 61 kita dengarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bahawa mereka ni suka sangat menyakiti Nabi, menyakiti Islam, apa saja, kan. Jadi apabila berita ni mereka ni menyakiti Nabi dan sebagainya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka pun mereka pun pergi bersumpah. Mereka kata tak, mana kami buat macam ni, mana kami kata macam ni, kami tak buat pun. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat 62 ni. Mereka kata mereka ni yahlifuna billahi lakum, mereka ni bersumpah, bersumpah billah, bersumpah dengan Allah, bersumpah minta maaf mereka ni bersumpah dengan Allah, bersumpah dengan nama Allah, maknanya lakum, untuk kamu maknanya nak beritahu kepada kamu ni bahawa apa, bahawa mereka ni tak buat benda tu bukan perbuatan mereka. Tengokkan, mereka ni menipu lah, tapi menipu mereka power, bukan menipu biasa-biasa, menipu siap dengan mengatakan bahawa dengan sumpah lagi, bukan biasa-biasa. Tujuan dia apa? Liurdukum, tujuan dia untuk meredakan kamu. Meredakan kamu artinya ialah supaya kamu ni tak kata apalah, supaya kamu ni percaya kepada mereka. Liurdukum,
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu, iaitu Allah Taala kata apa? Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Sedangkan sepatutnya Allah dan Rasul itulah sepatutnya yang lebih patut lagi diredai. Maknanya Allah Ta'ala letakkan di sini measure kan, pertimbangan kan, iaitu Allah Ta'ala beri nilai. Sepatutnya apa yang nombor satu? Sepatutnya nombor satu ialah Allah dan Rasul. Itu yang sepatutnya kita kena mencari keredaan. Mereka ni, orang-orang munafik ni, mereka ni apabila mereka tahu bahawa berita mereka telah sampai di kalangan orang beriman, jadi mereka pun pergilah bersumpah. Mereka kata, tak, kami tak buat. Sedangkan Allah Ta'ala tahu mereka ni buat. Jadi mereka ni seolah-olah Allah Ta'ala gambarkan bahawa mereka ni lebih untuk buat apa-apa untuk mencari keredaan manusia daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga keredaan Nabi. Jadi kalau Nabi tahu, Allah Ta'ala tahu, mereka fikir Allah Ta'ala tahu apa yang mereka buat. Sebab itulah mereka ni buat macam ni, yahlifuna. Jadi insya-Allah kan, jadi Allah Ta'ala kata sini wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasul lebih patut lagi mereka ini mencari keredaan in kanu mu'minin, kalau mereka tu benar-benar orang-orang yang beriman. Kalau benar-benar beriman sepatutnya macam tu. Seterusnya Allah Ta'ala kata alam ya'lamu, tidak tahukah mereka ni annahu man yuhadidillaha wa rasulah, sesiapa yang yuhadid artinya yusyakik, yakni yang memusuhi, yang tidak mahu bersama dengan Allah dan juga bersama dengan Rasul. Maknanya tidak menyebelahi Allah, tidak menyebelahi Rasul. Yuhadid tu adakah mereka tidak tahu bahawa man yuhadid, siapa yang memusuhi lah, kita memusuhi Allah dan memusuhi Rasul. Mereka ni bukan main-main. Allah Ta'ala sifatkan mereka ni memusuhi Allah dan memusuhi Rasul. fa'anna lahu nar jahannama khalidan fiha. Allah Ta'ala kata bagi mereka ni, siapa yang berperangai macam ni, siapa yang buat sifat macam ni, ada sifat macam sifat memusuhi Allah, memusuhi Rasul, bukan memusuhi manusia. Kalau sekadar memusuhi manusia mungkin boleh tahan lagi. Memusuhi orang beriman mungkin tak seberat memusuhi Allah dan Rasul. Ini memusuhi Allah dan Rasul. Jadi kalau kita tengoklah orang-orang yang beriman, kadang-kadang kan ada bertempur sama sendiri kan. Sebab apa? Yang ni benci kepada ni, tapi mereka tu tak benci pada Allah, tak benci pada Rasul. Mereka hanya benci yang tu, kawan tu. Sebab apalah? Adalah kadang-kadang sebab ijtihad, sebagaimana yang berlaku di kalangan setengah-setengah sahabat sendiri kan. Jadi itu tak jadi masalah. Itu ijtihad mereka. Mereka ijtihad yang ni, sahabat sana tu berijtihad macam ni. Sahabat Nabi even kan, kita tengok dalam peperangan Badar, kita tak nak campur tangan dalam isu tu kan, sebab kita tak tahu. Jadi kita serahlah, tapi memang perkara itu berlaku. Tapi mereka ini, sahabat-sahabat ni, mereka bukan memusuhi Allah dan Rasul. Orang munafik ini, mereka ini mencari keredaan manusia, tetapi mereka ni memusuhi Allah dan Rasul. Jadi Allah Ta'ala kata sini alam ya'lamu ta'at, mereka ni tak tahu ke annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa'anna lahu nar jahannama khalidan fiha, mereka tu kekal dalam tu. Kemudian zalikal khizyul azim, Allah Ta'ala kata itu adalah merupakan khizyul azim, maknanya adalah kehinaan yang sangat besar, yang memang teruk. Kemudian ayat 64 kita tengok ayat 64. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata yahzarul munafiqun. Sekarang ni sebut direct nama dia ni, yahzarul munafiqun, mereka ni munafik. Apa yang munafik ni yahzar? Yahzar artinya ialah takut, yakhaf. Orang-orang munafik ni dia takut bahawa antunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Mereka takut antunazzala, diturunkan, alaihim, ke atas mereka. Ke atas mereka sini adalah ke atas orang-orang yang beriman. Diturunkan untuk orang beriman lah, kita katakan untuk orang beriman, suratun, satu surah, tunabbi'uhum, yang memberi cerita kepada mereka, bima fi qulubihim, dengan apa yang ada dalam hati orang-orang munafik tu. Jadi sini banyak him sikit kan, ada alaihim, tunabbi'uhum, fi qulubihim. Jadi ada setengah tu alaihim ialah ke atas orang beriman. Kata tafsir Jalalain dia sebut situ dia sebut, dia kata tunazzala alaihim, iaitu tunazzala alal mu'minin. Mereka ni takut orang ni, dia tahu dia ni munafik. Mereka orang munafik, dia tahu dia ni munafik, dia tahu, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka, tetapi terhadap orang-orang yang beriman mereka ni menipu. Jadi sebab itulah mereka ni rasa takut, sebenarnya takut turun ayat nanti akan mendedahkan suratun, satu surah, satu ayat, cerita-cerita ayat Quran, tunabbi'uhum, yang akan menceritakan tentang mereka
tunabbi'uhum maknanya memberitahu kepada orang mukmin bima fi qulubihim, dengan apa yang ada di dalam hati mereka, iaitu hati orang-orang munafik tu. Jadi memang betul, memang turun betul kan, turun. Tengok kan, kita tengok sekarang ni kan, ini satu surah ni, surah Taubah, surah Bara'ah ni hampir-hampir banyak sangat menceritakan tentang sifat-sifat dan juga perangai-perangai mereka. Jadi sepatutnya sekarang dah turun dah kul, tapi tengok kan, kita stop situ dekat apa, fi qulubihim, mereka takut. Tapi dalam keadaan mereka takut pun, mereka ini terus menerus istihza kepada Nabi, istihza kepada Islam. Istihza artinya ialah mempermainkan, menghina, mencela, tu istihza maknanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita kat sini, dalam keadaan mereka macam tu, terus mereka istihza. Terutama semasa dalam peperangan Tabuk, mereka nak pergi on the way dalam peperangan Tabuk tu, mereka masih lagi bermain-main, berkata-kata macam tu kan, bercerita, istihza kepada Nabi, beristihza kepada Allah, beristihza kepada Quran, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat ni, iaitu qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Sehingga dalam perjalanan tu, sama mereka duk cerita tu, benda-benda mempermainkan, menghina Nabi dan menghina Islam, menghina Allah tu, Allah Subhanahu Wa Taala pun kata, beritahu kepada mereka ni sikit, istahzi'u maknanya suruh, permainkan, hinakan lagi. Ayat ni suruh, tapi sebenarnya dia kata al-amru, tapi maksudnya ialah at-tahdid. Bukan suruh tu suruh buat tu maknanya dapat pahala buat, tapi maknanya suruh buat, tapi sebenarnya jaga kamu ingat tak tahu ke, kamu permainkan. Jadi Allah Ta'ala kul istahzi'u innallaha mukhrijun, Allah Ta'ala akan mukhrij, mengeluarkan, iaitu mengeluarkan apa yang ada dalam hati mereka, iaitu tafsir kata muzhir, akan menzahirkan, akan menunjukkan benda ni dalam hati kamu, benda ni kamu pemainkan ni semua, kadang-kadang kamu bercakap sama-sama kamu, tapi jaga, innallaha mukhrijum ma tahzarun, apa yang kamu takuti tadi tu. Kamu takut kan nak bahawa Allah Ta'ala akan ceritakan, Allah Ta'ala akan turunkan ayat, mereka tahu, tapi mereka tetap juga perangai macam tu, nak ceritakan kejahatan orang-orang munafik ni, beriman tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata bahawa apa yang kamu takut tu, ma tahzarun tu, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pergi seterusnya ialah ayat 65, wala in sa'altahum. Jadi sekarang ni mereka mempermainkan, mereka mengutuk, mereka mencela Nabi, mencela Islam dan sebagainya on the way tu. Lalu kalaulah jadi kalau orang tanya mereka, awak ni betul ke? Jadi Allah Ta'ala sebut sini ayat 65, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka apa? Iaitu tanya, betul tak kamu ni istihza, kamu ni mempermainkan Allah, mempermainkan Rasul dan sebagainya, mempermainkan Quran, betul tak tanya. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, la yakulunna, mereka akan berkata, nescaya, tengok, la yakulunna, mereka kan ni, la yakulunna ni maknanya mereka ni akan minta uzur lah, maka minta beri alasan lah kan, beri sebut kan, kenapa dia kata innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dia kata sesungguhnya kami ni kunna nakhudu, kami bersembang-sembang ni, wa nal'ab, kami sembang-sembang saja, sembang je, wa nal'ab ni kami main-main je, bukan sungguh-sungguh pun. Tujuan dia kata sebab dalam perjalanan kan boring macam itulah kan, mereka sembang-sembang lah, sebab terjadi bukan sungguh-sungguh pun, gitu dia katakan. Jadi mereka pun kata innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kemudian kul, beritahu kepada mereka, Allah Ta'ala kata beritahu kepada mereka ni, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Soalan, adakah abillahi, adakah dengan Allah, wa ayatihi, dan juga ayat-ayat Allah iaitu Quran, wa rasulihi, dan rasulnya iaitu Nabi Muhammad, kuntum tastahzi'un, kamu mempermain-mainkan? Tak ada benda lain ke, tak ada perkara lain ke nak main-mainkan ni? Kamu nak bergelak, nak melawak, nak mencela, nak kan, kalau orang sini cakap nak berbaibun dengan Allah, maknanya nak mengutuk Allah, berbaibun konon-kononnya untuk untuk berlawak-lawak je, bukan sungguh-sungguh. Adakah kamu, tak ada benda lain ke kamu ni dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul tu, benda-benda. Jadi Allah SWT kata kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
kamu mempermainkan benda-benda tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun kata selepas daripada tu, la ta'taziru. Tadi kan mereka minta maaf kami main-main saja. Bila dah terbongkar bahawa mereka ni bercakap macam ni on the way tu kan, on the way tu lama kan, maknanya seminggu 2 minggu nak sampai tu. Jadi Allah SWT beritahu kepada Nabi SAW supaya la ta'taziru, katakan kepada mereka tu la ta'taziru, jangan minta maaf lah. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu dah kufur selepas daripada beriman. Sepatutnya kamu beriman, sepatutnya kamu tinggal di Madinah kan, sepatutnya. Tapi kenapa kamu dikufur? Allah Ta'ala kata la ta'taziru, jangan minta maaf lah, kamu dah buat benda yang lebih teruk lagi daripada tu, iaitu kufur. Jadi Allah Ta'ala kata in na'fu an ta'ifatin, kalaulah sekiranya sini kan, kalaulah sekiranya na'fu maknanya memaafkan kalaulah Allah Ta'ala, na'fu sini mana, kalaulah Allah Ta'ala memaafkan an ta'ifatin, daripada satu kumpulan, minkum, daripada kamu, nu'azzib ta'ifatum, Allah ta'ifatan, minta maaf, nu'azzib ta'ifatan, kami akan mengazabkan satu kumpulan, satu grup, satu kumpulan bi annahum kanu mujrimin, kerana mereka itu adalah orang-orang mujrim. Maksud di sini dalam ayat 66 ni, maksud dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala ni, walaupun mereka ni munafik, walaupun kita kata mereka ni jahat, walaupun mereka ni munafik, tak adalah perkara yang paling jahat sekali. Sebab apa? Dalam keadaan dahlah dia ni menipu satu grup tu yang memang kufur betul, orang-orang musyrik Mekah ke dan sebagainya. Tengok apa yang terjadi kepada orang musyrik Mekah. Mereka ni menentang, clear menentang kan, duduk di pihak sana dalam peperangan Badar kan, dalam peperangan Uhud kan, lawan Nabi direct. Tapi apakah mereka ni jahat? Ya, mereka ni jahat, mereka ni teruk, mereka tak sepatutnya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi daripada tu, iaitu orang munafik. Kenapa mereka ni teruk? Kerana mereka tinggal bersama orang mukmin, mereka ni bersama dengan dalam kumpulan Islam. Tiba-tiba mereka ni kita kata gunting dalam lipatan ke kan, tengah-tengah orang tak nampak, dia buat perangai dalam tu kan, konon-konon beriman tapi sebenarnya tidak beriman, pergi sembahyang tapi menipu, tengok macam-macam, buat benda-benda kan yang meragu-ragukan orang Islam, menyebarkan fitnah dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini kan, jadi ni bongkar habis ni, kita kira ni dalam surah Taubah ni, surah Bara'ah ni, membongkar apa yang dibuat oleh mereka, membongkar sifat-sifat mereka, perangai-perangai mereka. Maknanya mereka ni tak boleh nak sembunyi langsung kan, memang sah lah kan. Cuma sahabat-sahabat Nabi tak boleh lah mengesahkan, sebab tak tahu apa hati mereka. Jadi Nabi SAW tahu. Sebab itulah dalam peristiwa Tabuk ni, maka Nabi SAW telah menceritakan dalam semasa balik dari peperangan Tabuk ni, mereka telah nak ambush, nak bunuh Nabi. Seorang-seorang nak bunuh Nabi kan, mereka tunggu Nabi melalui satu tempat tu, mereka serang Nabi dalam gelap pada masa tu. Jadi tapi tak sempat, tak jadi, tak menjadi planning mereka tu. Mereka bertempiaran lari, tapi Nabi SAW akhirnya memberitahu nama-nama mereka ni kepada seorang sahabat. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh tengok dan cari nama, siapakah sahabat Nabi tu yang dapat nama tu. Nabi pesan kepada dia, jangan beritahu kepada sesiapa pun. Sebab itulah sahabat ini sahaja kan, sahabat ini sahaja yang tahu semua nama-nama ni, siapakah orang munafik yang lari, bertempiaran lari dalam gelap tu, yang nak bunuh kan. Tapi sahabat ni tak beritahu kepada sahabat lain kan, even kepada Sayyidina Umar. Sebab itulah Umar ni setiap kali pergi kepada sahabat ni kan, adakah aku ada nama aku, ada aku nama aku, tapi dia tak beritahu. Jadi seterusnya cerita kita cerita seterusnya, iaitu apa, mereka ni minta maaf, tapi Allah Ta'ala kata jangan minta maaf lah. Kemudian Allah Ta'ala kata walaupun mereka ni jahat macam tu, tapi kalaulah mereka ni nak bertaubat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih menerima taubat mereka. Ni menurut tafsiran jalan lain, dia kata ayat ini, dia kata inna'fu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin, iaitu kalaulah ada di kalangan mereka yang nak bertaubat, Allah Ta'ala kata kami akan ampunkan mereka. Inna'fu an ta'ifah, satu kumpulan daripada mereka kalau nak bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat mereka. Tapi orang-orang yang tak nak bertaubat tu, Allah Ta'ala kata nu'azzib ta'ifah, nu'azzib kami akan seksa orang-orang yang tak mau bertaubat tu. Kenapa? Kerana mereka ni bi'annahum kanu mujrimin, kerana mereka tu adalah penjenayah. Dalam bahasanya kalau kita kata mujrim tu maknanya ialah penjenayah, bukan biasa-biasa kan, orang jahat maknanya kan. Jadi apa yang mereka buat? Mereka bunuh orang, mereka ni rompak orang? Tak,
tapi Allah Ta'ala namakan mereka itu sebagai mujrim. Al-munafikun, kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebutkan tentang perangai mereka, keadaan mereka. Al-munafikun wal munafiqat, rupa-rupanya bukan lelaki saja. Munafik ni ada lelaki, ada perempuan. Al-munafikun wal munafiqat. Kemudian Allah Ta'ala kata ba'duhum min ba'din. Ba'duhum min ba'din, tafsir jalan lain kata mereka ni makna dia lah, mereka ni sama je, perangai mereka sama je, tak ada beza di antara lelaki dan perempuan. Maknanya dia boleh jadi ini, jadi ni, dan perangai mereka sama saja. Al-munafikun wal munafiqat ba'duhum min ba'din. Ada yang kata tambah lagi, maknanya ialah mereka ni akan menolong sesama mereka, berdasarkan kepada ayat yang lain, iaitu sama-sama mereka ni share semua maklumat ke, share semua kan, share sama-sama kan, buat jahat sama-sama lah, gitulah kan, maknanya bantu-membantu di antara satu sama lain. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Tengok perangai mereka. Allah Ta'ala kata mereka ni terbalik. Orang beriman amar ma'ruf nahi munkar. Mereka ni ya'muruna bil munkar, menyuruh kepada munkar, melarang daripada ma'ruf. Terbalik. Itulah maknanya, itu sifat mereka. Kalau apa-apa yang baik mereka tak suka, apa yang buruk mereka galakkan pula, buat promosi dan macam-macam. Tapi kalau benda baik, macam-macam lah, komen sini tak kena, sini tak kena. Kalau benda baik, kalau benda ma'ruf, kalau benda mungkar, siap-siap lagi kan buat poster, siap lagi lah tolong iklankan, siap lagi tolong share. Kalau kita lah dalam internet sekarang ni kan, boleh share the link, apa-apa ni ada ni benda mungkar nak dia buat ni kan. Tapi kalau benda ma'ruf, macam-macam komen kan, macam-macam lah komplain, itulah kan. Jadi Allah SWT sebutkan ini di antara perangai-perangai munafik. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum. Allah Ta'ala kata wa yakbidu, satu lagi perangai mereka, yakbiduna aydiyahum. Maksudnya ialah yakbidu, menggenggam, masanya aidi ni tangan, menggenggam tangan macam ni kan. Tapi apa maksud dia? Maksudnya ialah mereka ni tidak suka untuk menginfak fi sabilillah. Mereka tak suka untuk menderma, mereka tak suka untuk memberi sesuatu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang untuk kebaikan Islam mereka tak suka nak beri, tak suka nak bantu. Yakbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Mereka ni lupa pada Allah. Jadi Allah Taala kata tak apa, Allah Taala lupa pada mereka. Tengok kan, kenapa lupa pada Allah? Adakah mereka ni tak dengar? Dengar, tapi lupa, maksudnya buat tak endah. Tak endah apa yang Allah Taala suruh, tak dengar. Apa yang Allah Ta'ala larang, tak dengar. Seolah-olah macam tak tahu ke? Tahu, masalahnya informasi ada, tapi tak takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka buat juga apa yang disuruh, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata nasullah, maka tak apa. Jawapan dia, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala fanasiyahum, Allah Ta'ala akan lupa pada mereka. Maksud lupa pada mereka ni bukan maknanya lupa Allah Ta'ala tak ingat, tapi maksud lupa mereka ni, Allah Ta'ala tak akan lagi mengambil mereka, tak akan memberikan pahala lagi pada mereka. Di hari akhirat mereka akan disiksa. Itu maksud fanasiyahum. Innal munafiqin humul fasikun. Allah Ta'ala kata munafik. Sekarang ni dah terang, jelas Allah Ta'ala terang, cerita, sebut nama, clear kan. Innal munafiqin sesungguhnya orang munafik tu humul fasikun. Tadi mujrim, kemudian ada tu kafir, kemudian jadi macam-macam nama-nama yang memang teruk-teruk semua Allah Ta'ala sebutkan untuk orang-orang mereka ni, the fasiknya dengan mujrimnya dan macam-macam lagi. Wa'adallahul munafiqin. Kemudian seterusnya ayat yang terakhir kita pada hari ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan kepada orang munafik, lelaki dan juga perempuan. Allah Ta'ala wa'ada, janji. Allah Ta'ala menjanjikan kepada munafik, lelaki dan perempuan, dan juga munafiqat, al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar, dan juga orang kafir. Tadi kita sebutkan bahawa orang munafik ni kira kafir, tapi kafir yang lebih dahsyat. Kerana apa? Kerana mereka ni berada bersama dengan orang-orang yang beriman dan menipu orang beriman, dan tidak menyatakan secara terang-terang mereka ni musuh kepada orang beriman, tapi mereka ni dalaman merupakan orang-orang yang anti Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kumpulkan sekali ni, mereka ni orang munafik, lelaki, munafik, perempuan, dan juga orang-orang kafir, wal kufar. Bagi mereka ni Allah Ta'ala kata nar jahannam, bagi mereka ini ada neraka jahannam, khalidina fiha. Bukan sekadar neraka, tapi mereka kekal dalam tu. Hiya hasbuhum, Allah Ta'ala kata hiya hasbuhum, iaitu apa? Neraka tu cukup, sesuai lah untuk mereka. Hasbuhum, hasb maknanya cukup tu maknanya bukan dah cukup Allah Ta'ala nak beri neraka dah cukup dah, tapi maknanya sesuai lah untuk mereka. Memang cantik sangat lah,
katakan untuk mereka tu, iaitu apa? Neraka jahanam. Sebab apa? Apa yang mereka buat atas dunia? Dengan perangai mereka yang jahat, menentang Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan gini-gini. Tengokkan berapa banyak Allah Taala sebut kat sini, munafik sini kan. Jadi Allah Taala kata hiya hasbuhum, memang sesuailah neraka jahanam itu mereka tu dalam tu. Kemudian wala anahumullah, dan kemudian seterusnya ialah Allah Taala kata wala ana. Kita sebut perkataan Melayu kita terlaknat. Laknat ni dalam bahasa Arab ialah artinya ialah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni nak rahmat Allah SWT, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, iaitu yang mempunyai rahmat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, rahmat kan, yang melampau rahmatnya, kita sebut selalu, kita bacakan. Maknanya kita meminta daripada Allah SWT supaya memberi rahmat kepada kita. Tiba-tiba la'anahumullah, maknanya Allah Ta'ala jauh daripada jauh daripada rahmatnya. Jadi wala'anahumullah, Allah Ta'ala la'anat mereka. Kemudian walahum azabum muqim, kemudian mereka akan dapat azab yang muqim. Muqim kita sebut hari itu ialah maksudnya ialah apabila seseorang tu berada di satu tempat dan dia tak keluar dari situ, dia suka duduk situ. Kalau dalam bahasa fiqh, maknanya bahasa fiqh iaitu kita kata muqim tu ialah orang yang berada di satu tempat, maka dia wajib sembahyang Jumaat dan sebagainya lah kan. Itu muqim. Bukannya orang musafir. Dia orang musafir maknanya orang duduk sebentar kemudian dia nak berjalan lagi. Orang muqim ialah orang yang berada di satu tempat tu. Qama maknanya berdiri, qama yaqumu muqim. Kemudian ada satu lagi mustautin, itu dalam fiqh lah kan. Tapi Allah SWT sebutkan ni, mereka ni bagi mereka azab muqim, maknanya azab tu akan sentiasa bersama dengan mereka. Jadi bukanlah maknanya 1 jam 1 hari, tak, akan sama-sama dengan mereka. Jadi itulah balasan yang Allah Ta'ala kenakan ke atas mereka. Kenapa sifat mereka tu iaitu munafik, tak kira lelaki dan juga perempuan dan juga kafir. Jadi semua tu tergolong dalam satu, dapatlah mereka tu kan. Memang Allah Ta'ala kata ya hasbuhum, memang sesuai dah untuk mereka. Setakat itulah saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di dalam sesi akan datang di muka surat 198 insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.